Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah. Kita hari ini dapat bertemu bagi meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Mulk, surah 67 berdasar kepada buku Kerajaan Allah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah hari ini kita berada pada ayat akhir daripada surah Al-Mulk. Insya-Allah kita akan tamatkanlah kuliah tadabbur surah ini, surah Al-Mulk ini insya-Allah. Jadi hari ini kita akan mentadabbur ayat akhir, ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu? Sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi, maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Jadi ini ayat akhir ini, ya, tadi sebelumnya Allah dah sebut di dalam ayat yang ke-29 ya, tentang bagaimana Allah mensebutkan katakanlah War-Rahman. Kita berdakwah ni sentiasa menyebut bahawa Allah tu bersifat Rahman, Maha Pemurah. Jadi sifat dia. Sebab tu kita kena tanya selalu orang kafir. Orang yang ingkar tak mau terima kebenaran ni tanya. Kamu makan, kamu minum. Ya? Air yang kamu minum itu, siapa yang beri? Akhirnya mereka akan mengakui bahawa Allah lah yang memberi, yang menurunkan air dari langit berupa hujan. Dengan air itu sebahagian menjadi minuman kita, sebahagian lagi menjadi makanan kepada tumbuh-tumbuhan dan segala makhluk yang lain. Jadi dalam ayat ini Allah bertanya, bagaimana kamu, wahai orang kafir? Cuba fikir. Andainya katakan bahawa air kamu itu hilang lenyap, tak ada lagi air, maka siapakah yang nak bagi kamu air untuk minum? Itulah soalan penutup, ya, untuk mengetuk hati orang-orang kafir. Tapi sayang, orang kafir ni berhujah bagaimanapun. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Sama aja pada orang kafir ni. Kamu bagi ancaman kau, kamu ajak berfikir ke, berhujah ke, mereka tetap tidak mau juga beriman. Kerana apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wasyaw. Itulah isu dia. Hati orang-orang kafir ni tertutup dah, termeterai. Tak nampak. Jadi kita bawa, ajak mereka berfikir pun sekejap saja. Ya? Jadi kita ajak fikir. Padahal ayat ni mencabar, fikir sungguh-sungguh. Kalaulah Allah lenyapkan air daripada kita, nak ambil mana? Dan kita duk alami setiap masa bila tiba kemarau. Bayangkan. Bagaimana kalau kehidupan kita hari ni bukan kemarau aja, terputus bekalan air 1 hari, 2 hari pun kita dah rasa gelabah. Hidup rasa dah serba tak kena. Dah terasa seolah-olah satu ancaman besar datang. Ya? Bila air terputus bekalan air, bukan air tak ada. Air ada tapi cuma hanya terputus bekalan sahaja. Itu pun menjadikan kita gelabah. Itulah hakikatnya. Jadi Allah nak mengingatkan melalui ayat ini. Jadi sumber air ini Allah nak cerita kerana sifat Rahman Allah ni, Allah turunkan air. Sedangkan air ini, tapi tuan-tuan kena kajilah. Itu sebab Allah sebut air ini satu daripada ayat Allah yang penting. Yang perlu kita baca, perlu kita kaji, perlu kita dalami, faham betul-betul sifat air itu. Mari kita membaca bagaimana Al-Quran cerita tentang air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafata'nahuma
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum, satu. Lalu kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan daripada air itu tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Ini daripada surah 21 ayat 30. Surah 21, surah apa? Al-Anbiya. Jadi Allah mencabar orang-orang kafir supaya berfikir, gunakan akal. Jadi Allah bagi tahu inilah ayat sains yang nak ceritakan di mana dalam teori sains. Sains berteori lagi, tapi Allah dah cerita inilah kebenaran. Asalnya langit dan bumi itu berpadu satu. Kemudian fafata'na huma, kami pisahkan kedua, maka jadilah langit dan bumi berpisah. Kita duduk di bumi dalam satu planet, sedangkan di langit beribu juta bintang-bintang planet lain. Berpecah habis semua. Lihat bagaimana Allah sebut. Dan itu dalam teori sains disebut sebagai teori Big Bang. Ya. Kemudian Allah sebut dua fakta sains yang paling penting dalam ayat 30 surah Anbiya ini. Tuan-tuan dan puan. Yang pertama tentang teori Big Bang. Kita sekarang ni nak yakin apa yang Allah cerita sebab ini bukan teori. Ini adalah fakta kebenaran hakiki. Kebenaran qat'i datang dari Allah. Yang kedua Allah nak ceritakan air itu adalah sumber kepada kehidupan di bumi ini. Segala sesuatu disebut dicipta daripada air. Masya Allah. Makna diri kita manusia ini air. 70-80% daripada bahagian tubuh kita adalah air. Dalam otak ada 80 lebih persen air. Di dalam tulang itu sendiri mengandungi 70 lebih peratus air. Maknanya seluruh bahagian tubuh kita ni air. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Sebab itu manusia ni perlukan air dalam hidup dia. Dia boleh hidup tanpa makanan beberapa hari. Tapi tak mungkin dia boleh hidup tanpa air. Itulah hikmah, itulah kebenaran yang Allah nak cerita. Maka Allah ajak, dan dakwah ni kena ajak orang kafir berfikir secara saintifik. Itulah makna berfikir sini, membaca ayat-ayat kauniyah ni, dia secara saintifik. Kita boleh lihat, kita boleh kaji. Kita boleh pastikan fakta itu, kebenaran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Dan dialah Rabb yang telah menciptakan manusia dari air, lalu dijadikannya mempunyai titisan bakal keturunan dan pertalian kekeluargaan. Dan sememangnya Rabbmu berkuasa mencipta apa jua yang dikehendakinya. Surah 25, surah Al-Furqan ayat 54. Ini jelas ayat nak cerita bahawa manusia itu memang dicipta daripada air. Banyaklah ayat-ayat lain yang menyokong hakikat ini. Ada kadang Allah menyebut mimma immahin dalam surah Sajadah. Wa ja'ala naslahu mimma'in min sulalatin mimma immahin. Sebut lagi air. Banyak. Dari air yang hina. Jadi memang manusia itu asalnya dari cipta daripada air. Kemudian berkembang biak menjadi keturunan zuriat melata memenuhi bumi ini. Jadi di situlah Allah nak cerita bahawa Allah itu maha berkuasa. Wa kana rabbuka qadira. Selain manusia, Allah juga mencipta binatang melata daripada air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba'. Dan Allah telah mencipta tiap-tiap daripada haiwan yang bergerak
itu daripada air. Sebahagian daripada mereka menjalar atas perutnya dan sebahagian dia antaranya berjalan dengan 2 kaki dan sebahagian lagi berjalan dengan 4 kaki. Surah 24, Surah An-Nur ayat 46. Jelas Allah cerita. Semua binatang pun termasuk makhluk yang Allah cipta daripada air. Allah cerita tu. Ada yang berjalan di atas badan dia. Menjalar. Itulah macam ular. Kan? Allah sebut dengan jelas. Ada yang berjalan atas 2 kaki. Binatang ada yang berkaki 2. Dan ada yang berkaki 4. Malahan ada yang berkaki banyak. Seperti lipan dan sebagainya. Ya? Tapi Allah sebut ni dengan jelas. Allah jual yang menghidupkan bumi yang mati dengan air. Itu banyak ayat-ayat yang Allah cerita bagaimana Allah menghidupkan semula bumi yang mati dengan air. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma' fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal arda laayatin liqaumin ya'qilun. Dan apa yang telah Allah turunkan dari langit berupa air, maka dengannya dia menghidupkan bumi sesudah bumi itu mati. Kemudian Allah sebarkan di bumi ini dari tiap-tiap binatang yang melata. Kemudian berlaku peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah terapung-apung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan ayat-ayat atau tanda-tanda yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu menggunakan akal. Jadi surah Baqarah ayat 164. Ayat ini jelas nak mengajak kita manusia, khususnya orang kafir, supaya berfikir, lihat, perhati bagaimana Allah menghidupkan bumi ini dengan air setelah dia mati. Jadi itu kena berfikir dengan akal. Itu sebab dia sebut ayat ini dituju kepada orang yang nak berfikir, kaum yang nak menggunakan akal berfikir. Inilah berfikir menggunakan pendekatan sains, menggunakan akal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fi tusimun ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dialah yang telah menurunkan hujan dari langit dan sebahagian lagi menyebabkan tumbuhnya pokok-pokok untuk kamu melepaskan binatang-binatang ternak makan padanya. Dia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu tanam-tanaman dan pokok-pokok zaitun dan tamar serta anggur dan juga dari segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar mengandungi ayat-ayat yang menunjukkan keagungan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Surah 16, Surah An-Nahl ayat 10 hingga 11. Ini lagi ayat yang nak ceritakan tentang air. Bahawa air itu Allah turunkan untuk jadi minuman kita, minuman binatang ternak. Dan air itu nak menumbuhkan tanam-tanaman. Kerana tanam-tanaman ini menjadi sumber makanan pula kepada kita manusia dan juga binatang. Tapi semua itu menjadi ayat, sepatutnya menjadi ayat yang perlu dibaca oleh siapa? Orang-orang yang berfikir. Melalui ayat penutup surah Al-Mulk, Allah bertanya orang-orang kafir, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi? Maka siapakah selain Allah
yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir. Soalan ini merupakan soalan yang dapat membimbing orang berfikir dengan benar, supaya akhirnya orang akan nampak hakikat di sebalik jawapan kepada persoalan ini. Di samping itu, soalan ini juga akan mematikan hujah dangkal orang-orang kafir yang sentiasa menolak kewujudan dan kekuasaan Allah Rabbul Jalil. Selama ini Allah lah sebagai Rabb yang mengatur sistem alam, ekosistem di mana dia menjadikan air sebagai makhluk mulia yang begitu dominan dalam kehidupan alam seluruhnya. Dia menciptakan segala sesuatu daripada air dan dia memastikan kehidupan di bumi terus hidup dengan kewujudan air. Maka Allah jadikan air sebagai makhluk unik yang boleh berubah bentuk kepada 3 bentuk, iaitu cecair, pepejal dan wap. Nah, ini kelebihan Allah kita tengok pada air. Air ini boleh berubah bentuk. Adakala dia bersifat cecair, itu air yang kita minum. Adakala dia bersifat beku, mengeras menjadi air batu. Dan adakala dia hilang lenyap menjadi wap. Nah, itulah sifat air. Sifat unik yang Allah takdirkan kepada air. Kemudian Allah menyebut dari awan yang berwarna putih bertukar menjadi kelabu dan hitam lalu berjatuhan menjadi hujan ke bumi. Ini juga satu ayat Allah suruh kita perhatikan apa yang disebut sebagai wa tasrifir riyahi was sahab. Ya. Bagaimana proses hujan terjadi. Alhamdulillah kita dah belajar ilmu biologi, kita belajar bagaimana proses kejadian hujan. Itu tak payah diceritalah, kita dah tahu. Tapi dalam Quran Allah menyebut bagaimana angin menggerakkan awan. Awan berubah dari keputihan menjadi gelap hitam. Kemudian turunlah hujan selebat-lebatnya ke bumi. Kemudian Allah menyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلناه به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Dan dialah Allah yang mengirimkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmatnya, iaitulah hujan. Hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halakkan ke negeri yang mati, ke daerah yang kering kontang, lalu kami turunkan hujan dengan awan itu. Kemudian kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. Demikianlah pula kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati supaya kamu beringat. Ayat 7, surah 7 ayat 57. Surah 7, surah Al-A'raf, ayat 57. Jadi Allah cerita banyaklah, terlalu banyak ayat-ayat yang Allah nak ceritakan kepada kita bagaimana Allah menurunkan hujan menjadi daripada sumber air itu menghidupkan bumi yang mati. Kemudian daripada situ keluarnya rezeki kepada manusia. Asbabkan air itu Allah bagi rezeki kepada manusia. Datanglah tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang menjadi sumber rezeki kita. Jadi yang ini pun kalau kita baca, kalau kita faham, Masya Allah. Kita dah kenal dah Allah sebagai Rabb kita. Itulah hakikatnya. Dan daripada banyak penceritaan yang telah kita kupaskan itu, nak menggambarkan bagaimana kerajaan Allah. Itu tajuk surah ini, surah Al-Mulk, kerajaan Allah. Bagaimana Allah mentadbir, mengurus alam ini. Dengan hanya air. Kita lihat di air saja kita melihat. Dahsyatnya bagaimana Allah mengurus tadbir kehidupan di bumi. Bayangkan kalau tak ada air, tak ada kehidupan di bumi, tuan-tuan dan puan. Dengan asbab air itu Allah turunkan, Allah menghidupkan bumi yang mati, keluarkan buah-buahan, suburkan tanaman, dan itulah yang menjadi sumber kehidupan kepada makhluk-makhluk lain, antaranya manusia dan juga haiwan. Kemudian berlakulah apa yang kita sebut hari ini, ekosistem. Satu sistem yang saling kait mengait antara satu sama lain. Selama mana kita
menjaga dengan baik ekosistem ini, insya-Allah keadaan kehidupan di bumi ini akan makmur. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan, kita sudah sedang melalui satu fasa berlaku terlalu banyak kerosakan di bumi. Itu disebut oleh Allah dalam surah 30, surah Rum ayat 41. Sila rujuk. Dan tuan-tuan dan puan, kita dah berakhir. Jadi mari kita melihat apakah agenda bertindak kita. Yang pertama, satu pendekatan berdakwah ialah mengajak manusia berfikir. Kerana dengan berfikir, manusia akan menemui jawapan dari dalam hati. Yang kedua, berhujahlah dengan orang-orang kafir melalui kaedah berfikir. Ajak mereka berfikir tentang pelbagai hal termasuk diri mereka dan alam ini. Kerana mereka biasanya bersandarkan logik akal, maka cara itu lebih sesuai untuk mereka. Tiga, berilah mereka soalan-soalan yang akan memerangkap mereka dalam logika akal mereka sendiri. Inilah metodologi dakwah cara Al-Quran. Inilah juga kaedah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Yang keempat, terus berdakwah dan ingatkan orang-orang kafir akan adanya hari akhirat di mana mereka akan sangat menyesat. Nombor 5, dakwahlah dengan mengambil iktibar daripada segala ciptaan Allah dan bagaimana cara Allah mengurus tadbir kerajaannya. Demikianlah selesailah tadabbur surah Al-Mulk berdasarkan buku Kerajaan Allah. Tuan-tuan dan puan, syukur kepada Allah kita telah dapat menyempurnakan siri kuliah tadabbur. Sehingga sekarang mana sirinya mencapai 109 siri kuliah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, dengan kemudahan yang Allah bagi, kita dapat selesaikan. Maka harapan saya, harapan kami pihak penerbit ya, semoga tuan-tuan dan puan manfaatkanlah video pengajian ini. Ulang-ulangilah ia kerana di sanalah terdapat usaha yang kami mampu kami lakukan untuk saling berkongsi bagaimana nak memahami Al-Quran melalui kaedah tadabbur. Tadabbur itu hanya satu kaedah tuan-tuan dan puan untuk kita memahami Al-Quran. Itu sekadar ijtihad keupayaan yang kami lakukan. Maka tuan-tuan, teruskanlah usaha tadabbur ini. InsyaAllah Allah akan terus-menerus memberikan kita hidayah, bimbingan untuk kita memahami ayat-ayatnya. Jadi ingat tuan-tuan dan puan, tadabbur adalah satu kaedah untuk kita memahami dengan mendalam. Mendalami Al-Quran itu. Maka tuan-tuan dan puan teruskanlah ya. Jadi dalam CD ini 109 CD kita dah dapat sediakan, alhamdulillah. Dan CD ini insya-Allah akan kekal berada di YouTube bagi tuan-tuan dan puan yang nak bersungguh mengulangi balik ya, silakan ya. Dan setiap kuliah tidak panjang, sekadar 5 minit hingga 20 minit. Jadi berakhirnya siri kuliah tadabbur surah Al-Mulk ini, saya mengingatkan tuan-tuan dan puan, sebaiknya belilah buku ni ya, untuk lebih mudah kita mendalami ya. Jadi buku tadabbur kerajaan Allah, siri tadabbur surah ini tebalnya 287 muka surat. Berharga RM35, boleh dibeli melalui WhatsApp yang ada di YouTube ya. Silalah hubungi pihak admin, kita menjual secara online ya, tambah sedikit kos pos atau mungkin dapat kita bagi diskaun ya. InsyaAllah dapatkan buku ini, manfaatkanlah ya, untuk kita menambah kefahaman kita terhadap Al-Quran. Jadi di penghujung ini saya ya, dan juga kru penerbitan kita ya, pihak admin memohon berbanyak kemaafan di atas kesilapan, keterlanjuran, dan segala kekhilafan itu adalah kelemahan kami sebagai manusia ini ya. Dan doa kami, marilah seruan kita, marilah terus kita mendalami Al-Quran melalui kaedah tadabbur. Sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.